Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 1.6.2 iaitu cara pencegahan pengaratan besi. Langkah-langkah mencegah pengaratan besi. Besi akan berkarat apabila bersentuhan dengan air dan oksigen di dalam udara. Apabila besi berkarat, lapisan ferrum 3 oksida terbentuk. Lapisan ferrum 3 oksida ini adalah rapuh, iaitu mudah patah dan pecah, dan tidak melekat kuat pada permukaan besi serta mudah serpih, iaitu pecah. Sepihan karat yang berterusan akan mengakibatkan kelemahan struktur besi tersebut. Jadi, untuk mengelakkan daripada berkarat, besi perlu dihalang daripada bersentuhan dengan air dan oksigen. Terdapat 3 kaedah pencegahan pengaratan besi. Kaedah pertama, menggunakan lapisan pelindung iaitu yang terdiri daripada cat, minyak, grease, plastik ataupun menggunakan logam yang lain iaitu seperti dalam proses penyaduran timah, penyaduran kromium dan penyaduran zinc ataupun penggalvanian. Langkah kedua adalah perlindungan logam korban, iaitu kita sambungkan besi dengan logam yang lebih elektropositif, contohnya zinc dan magnesium. Dan cara ketiga adalah pengaloyan, iaitu kita jadikan besi sebagai keluli nir karat, iaitu tahan karat. Kita nak lihat dahulu kaedah pertama, iaitu menggunakan lapisan pelindung, iaitu lapisan cat, minyak, grease atau pembalut plastik. Minyak dan grease biasanya digunakan untuk menyaluti bahagian enjin yang bergerak. Plastik pula biasanya digunakan untuk barangan yang ringan seperti penyangkut baju dan pagar dawai. Cat pula biasanya digunakan untuk menyaluti objek yang besar seperti kereta, pintu pagar dan jambatan. Kaedah ini dapat menghalang besi daripada bersentuhan dengan air dan oksigen, seterusnya dapat mencegah pengaratan. Okey. Kita lihat pula bagaimana penggunaan logam yang lain dapat mencegah pengaratan. Yang pertama, penyaduran timah. Tin makanan biasanya disadurkan dengan timah kerana timah tidak membahayakan kesihatan. Timah dapat mencegah pengaratan besi yang disalutinya selagi permukaan timah tidak meretak. Ya. Apabila kita sadurkan besi dengan timah, ya, timah ini dia merupakan logam yang kurang elektropositif berbanding besi. Ini bermakna timah sukar dioksidakan oleh air dan oksigen, seterusnya menghalang timah daripada terkakis. Apabila timah tidak terkakis, ia dapat melindungi besi daripada bersentuhan dengan air dan oksigen. Walau bagaimanapun, timah juga boleh teroksida membentuk stannum oksida. Lapisan oksida ini bersifat kukuh dan tidak poros, iaitu air tidak mudah meresap masuk. Ya, dia kuat lapisan ini. Apabila lapisan timah meliputi besi, lapisan oksida ini mampu menghalang air dan oksigen daripada bersentuhan dengan besi. Maka, timah dapat mencegah besi daripada berkarat.
Kebaikan penyaduran timah ialah ia dapat menjadikan rupa benda itu berkilat dan menarik. Keburukan penyaduran timah ialah jika permukaan saduran timah tercala atau kemik, besi akan terdedah kepada udara dan air. Oleh kerana besi adalah lebih elektropositif daripada timah, maka besi akan terkakis dengan cepat dan seterusnya akan berkarat. Yang kedua ialah penyaduran kromium. Kromium merupakan logam yang lebih elektropositif berbanding besi. Apabila kromium terdedah kepada udara, satu lapisan oksida yang tidak telap, iaitu air dan oksigen sukar meresap dan tidak rapuh, iaitu tidak mudah pecah dihasilkan. Lapisan oksida ini bertindak sebagai lapisan pelindung untuk mencegah besi di bawahnya daripada bersentuhan dengan air dan udara, seterusnya mencegah pengaratan. Bumper kereta, motosikal dan barangan perhiasan disadur dengan kromium untuk mencegah pengaratan. Seterusnya, penyaduran zinc, iaitu penggalvanian. Penggalvanian tu maksudnya penyaduran besi dengan zinc. Penggalvanian ialah proses menyadurkan besi dengan logam zinc. Lapisan oksida yang terbentuk bersifat keras, kuat, tidak telap dan melindungi logam besi. Apabila besi kita sadurkan dengan logam zinc, logam zinc ni akan teroksida membentuk zinc oksida, di mana lapisan zinc oksida ini bersifat keras, kuat dan tidak telap. Maksudnya oksigen dan air sukar tembus. Walaupun lapisan zinc oksida tercala, kemik ataupun pecah, besi di bawahnya tidak berkarat. Walaupun lapisan zinc oksida ini pecah, besi di bawahnya tak berkarat. Sebab apa? Ini adalah kerana zinc dia lebih elektropositif daripada besi. Maka zinc yang akan terkakis terlebih dahulu. Besi bergalvani digunakan untuk membuat bumbung zinc dan juga talang. Ini adalah talang. Zinc tidak digunakan untuk menyadurkan tin makanan, walaupun zinc dapat mencegah pengaratan besi. Ini kerana zinc adalah beracun dan akan menjejaskan kesihatan. Kita nak lihat kaedah kedua, iaitu perlindungan logam korban. Iaitu besi disambungkan dengan logam yang lebih elektropositif seperti zinc dan juga magnesium. Apabila besi disambungkan kepada logam yang lebih elektropositif, logam yang lebih elektropositif itu yang akan terkakis, manakala besi tidak terkakis dan seterusnya tidak berkarat. Logam yang lebih elektropositif itu akan mengalami pengoksidaan dan dikenali sebagai logam korban. Contoh logam korban, bongkar zinc dilekatkan di bahagian bawah badan kapal. Jadi zinc yang akan terkakis terlebih dahulu, bukannya badan kapal yang diperbuat daripada besi. Contoh berikutnya, blok magnesium disambungkan kepada tiang pelantar minyak. Jadi, magnesium yang akan terkakis dahulu, bukannya tiang yang diperbuat daripada besi. Magnesium juga disambungkan dengan paip besi untuk menghalang kakisan dan pengaratan.
Oleh kerana logam korban dia akan teroksida lebih cepat, maka lama-kelamaan logam korban tersebut dia akan menipis. Jadi, dia perlu diganti dari semasa ke semasa sebelum logam korban itu larut sepenuhnya. Okay, kita lihat cara ketiga, iaitu pengaloyan. Aloi ialah campuran dua atau lebih unsur dengan komposisi tertentu yang tetap dan spesifik. Campuran unsur yang berbeza akan menghasilkan aloi yang berbeza. Ya. Awak boleh rujuk buku teks tingkatan 4, muka surat 258. Kita dah belajar aloi. Keluli nirkarat adalah aloi yang dihasilkan untuk mencegah pengaratan besi. Di mana keluli nirkarat ini adalah terdiri daripada gabungan besi, kromium, nikel dan juga karbon dalam peratusan tertentu. Kromium dan juga nikel, dia akan membentuk lapisan oksida yang kuat dan tahan kakisan. Lapisan oksida ini dapat melindungi besi daripada terdedah kepada air dan oksigen, seterusnya mencegah pengaratan. Keluli nirkarat banyak digunakan dalam alatan pembedahan dan perkakasan dapur. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 64 sehingga 65 dan buku teks muka surat 57, aktiviti 1M dan uji diri 1.6 serta buku teks muka surat 59 sehingga 60, ujian pencapaian. Jadi, tamat sudah bab 1. Sekian, terima kasih.